الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Ketahui umum. Hatta kadang-kadang orang kafir pun tahu. Tentang hukum-hukum yang mudah. Solat, puasa, haji, zakat. Hukum yang asalnya mudah. Ha. Tapi dia menolak. Kalau dia menolak, dikatakan dia bukan Islam. Tu kalau dia lahir Islam, tu nama dia murtad. Dulu guru bagi contoh, mencuri potong tangan. Rasa-rasa bukan Islam, tahu tak? Tahu, Ustaz. Dia tengok YouTube, dia tengok ini, dia tengok itu. Tahu tak? Tahu tak yang mencuri ni, potong tangan ni? Tahu, Ustaz. Sebab itu mereka menolak hukum hudud tu, Ustaz. Lepas tu kalau orang nolak hudud ni, ini katakan dia boleh tu murtad. Kenapa apa? Dia dengan lidah ni pun dia mengaku dia tak kalau terima dia ni. Ini kuno dia kata ni. Ini masyarakat majmuk, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Padahal benda ni orang pun tahu hukum ni. Dah maklum lah, dah maklum pun benda ni dah mudah, dah maklum orang tahu. Tapi dia tolak. Dia tolak. Hatta kalau dia tolak dan dia ringan-ringankan mula, dia tak terima cukup lah. Dia kata zakat ni tak wajib. Dia kata zakat tak wajib, haji ni tak wajib, mampu tak wajib kata. Dia kata gitu Semayang tak wajib kata. Tak wajib. Bila dia kata tak wajib, kalau dia kata wajib, wajib. Wajib semayang. Tapi tak semayang kenapa? Saya ni sibuk kerja lah, apa benda semua ni lah. Dia masih lagi orang Islam. Maknanya dia masih lagi orang Islam. Maknanya kita masih menerima sebagai orang Islam. Dia kata dia malas lah, inilah, itulah. Dia tahu wajib. Wajib betul wajib. Dia mengaku. Dia mengaku apa? Betul wajib dia mengaku. Jadi bila dia mengaku wajib, maknanya dia telah menerima Islam dan dia dikatakan orang Islam. Okey. Dan buat satu nota lagi. Dalam kotak daripada arrow tadi. Dari arrow yang pertama tadi. Buat satu nota lagi. Orang yang mengamalkan Islam, hukum Islam, dinamakan sebagai apa? Muslim. Muslim. Lepas tu turutan lagi tak tauhid ni. Mula-mula dia ajar apa itu agama. Lepas tu dia ajar apa itu Islam. Lepas tu dia ajar apa itu iman. Lepas tu dia ajar apa itu ihsan. Kalau ikut ni lah. Lepas tu barulah dia belajar sifat 20 ke apa benda ke. Kita ni nanti menjalani perjalanan yang jauh ni. Bila kita masuk rukun iman aja, perjalanan kita jauh. Percaya pada Allah ni maksud apa? Perjalanan ni jauh. Maksudnya belajar dia banyak. Dah belajar banyak barulah masuk sifat 20. Kalau ikut kitab ni lah. Jauh. Apa yang belajar perlahan. Okey. Buat nota lagi. Orang yang ada Islam,
tetapi tiada iman, Islamnya tak sah. Buat kotak lah. Ada Islam, tiada iman. Ini dipanggil munafik. Ha. Atau dia menzahirkan Islam, tetapi hati dia tidak suka pada Islam. Dia menzahirkan Islam. Itu juga nama dia munafik. Buat nota. Baru tahu sendiri. Saya nak tulis tak boleh lah. Untuk nak padam. Orang Islam tidak semestinya beriman, tapi orang beriman semestinya orang Islam. Tu perkataan tu nak kena tulis. Islam ni, perkataan Islam ni dari segi bahasa dia, dari segi bahasa dia apa? Aslama. Alif, hamzah, sin, lam, alif, mim. Aslama. Aslama ni maksud dia serah diri. Serah diri. Serah diri ni maksud dia apa? Apa serah diri? Maksud dia mengaku, patuh. Patuh. Islam ni kalau kita nak ringkaskan dalam kitab lain tu apa? Mengaku dengan mulut. Tulis lagi nota. Mengaku dengan mulut. Khas pada perkara yang semudahnya diketahui umum oleh orang Islam. Dia kena mengaku lah. Dia kena mengaku. Dia kena kata apa? Mengaku. Menerima lah. Mengaku ni maksudnya menerima. Dia kata Islam itu, solat itu wajib. Ya, solat itu wajib. Kenapa? Itulah perkara yang diketahui umum pada orang Islam ni. Sembahyang ni wajib. Ya, sembahyang ni wajib. Kalau dia tak sembahyang atas sebab apa-apalah, malas ke, apa ke, sibuk kerja ke, dia kata, dia masih dikatakan orang Islam. Selagi dia tidak membuat pengakuan menafikan yang perkara yang umum ni, solat, puasa ni, selagi dia tak buat pengakuan, benda tu tidak wajib. Macam tutup aurat lah. Tutup aurat ni benda umum tahu ke atau tak tahu? Tutup aurat. Umum tahu. Orang bukan Islam pun tahu kan? Orang bukan Islam tak tanya, kenapa you pakai tudung? Dia dah tahu dah. Benda dia dah maklum. Bila dah mudah diketahui, maklum, nama dia maklum darurah. Maklum darurah. Darurah ni apa yang kita belajar tu? Tiada perubahan. Mudah. Dia mudah nak faham. Itu darurah.
Kalau lawan darurah ni apa? Nazari. Daruri. Lawan daruri yang kita belajar dekat sifat-sifat nama dia apa? Nazari. Hukum akal. Itu nama Nazari. Nazari ni dia perlukan bahasa ni. Dia perlukan bahasa ni. Tapi kalau daruri ni dia tak perlukan bahasan. Dia mudah nak capai. Dia mudah nak faham. Jadi daruri ni maknanya darurah, maklum fi darurah ni. Maklum darurah ni maknanya benda yang maklum yang orang mudah nak tahu. Jadi kalau dia kata tutup aurat ni tak wajib. Ada orang sebut ni. Tu saya kata. Pakai tudung tak wajib. Kata tutup rambut tak wajib. Maknanya dia membuat pengakuan. Dia tidak menerima hukum-hukum yang Rasulullah bawa. Dan hukum ni maklum. Maka dia katakan, ini bukan Islam. Itu jadi murtad tu. Itu jadi murtad. Tapi kalau dia kata nanti saya akan pakai. Saya tahu. Orang mengaku tak ni wajib. Saya mengaku. Ini wajib, saya tahu wajib. Walaupun dia kata nanti saya tak ikhlas hati lagi. Saya ikhlas hati saya pakai. Walaupun dia kata perkataan yang pelik macam tu. Ada orang cakap macam tu. Ada yang cakap macam tu. Dia jawab. Everything is depend on willingness. Dia kata. Dia WhatsApp kita balik dia kata gitu. Kita cakap dengan dia. Tutuplah aurat. Dia kata benda ni everything depend on willingness. Kalau tak willing buat pun tak guna. Ni. Adakah dia dikatakan murtad? Dia tak murtad. Selagi dia mengaku benda ni memang wajib buat. Faham Ini bahaya ni salah faham tentang agama. Bahaya. Saya dengar orang cakap kat pentas benda ni kan. Saya nak tutup aurat tapi benda ni kena ikhlas lah. Tak ikhlas buat apa tutup aurat. Nak buat apa? Salah faham betul tak? I want to be myself. Dia kata. I tak nak tiru orang lain. I want to be myself. Sekarang myself tak nak pakai lagi, dia dah tak nak pakai. Mudah itu. Itu faham yang salah. Walaupun nak tiru-tiru orang. Kita bukan tiru orang tau. Faham tak? Kita bukan tiru orang. Kita ni disuruh buat. Allah Ta'ala suruh. Dia disuruh itu melalui Rasul. Itu nama dia perintah. Itu nama dia agama. Itu definisi dia agama. Itu disuruh. Bila disuruh itu, ulama letakkan, Rasulullah letakkan, suruh ni bukan sunat. Suruh ni nama dia wajib. Dan tidak disyaratkan mesti ikhlas, baru buat. Cuma kalau buat itu tak ikhlas, maknanya tak ada pahala kan. Itu je. Tapi terlepas dosa. Terlepas dosa dia sebab dia buat. Dia buat yang wajib. Jangan salah faham tau. Saya tengok orang yang gagal kan. Nak sembahyang, nak tutup aurat. Dia selalunya diberi alasan yang inilah. Dia beri alasan yang ini. Alasan apa? Hati tak bersih. Ni pun ada orang cakap ni. Saya dengar depan saya pun ni. Hati tak bersih, berapa semayang. Hati tak bersih, tak semayang, Allah tak terima. Tahu kat dia. Tahu. Tapi syarat wajib semayang, ada hati bersih tak? Tak ada. Semayang lah. Kemudian berusaha lah untuk ikhlas hati. Ini sebenarnya alasan yang diberi oleh apa tahu? Oleh nafsu, oleh syaitan. Supaya dia tak buat. Dia depend diri dia. Dia depend diri dia. Supaya janganlah orang kata dia jahat. Dia depend diri dia. Jangan orang kata dia jahat. Dia depend diri dia. Jangan dia kata diri dia jahat. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia jadi bodoh kat situ lah. Faham pun syarat wajib solat itu apa. Tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas tentu. Ini saya dengar sendiri daripada
beberapa orang lah. Yang memberi pengajaran pada kita betapa bahaya jahil. Betapa bahaya jahil. Tu kita kena duduk pada belajar agama ni. Supaya Allah tak campakkan hati kita ni yang jahil. Tapi bila kita tak belajar agama dan kita always nak blame orang lain kadang-kadang kan. ah, Dia always nak defend diri dia. Jangan dia kata diri dia jahat. Dia masih nak kata diri dia baik. Akibat dia keluarlah perkataan tu. Keluarlah perkataan tu. Lepas tu hati-hati lah. Penting kita ada panduan dalam agama ni. Kita ada panduan. Agama ni mesti diambil daripada Rasul yang saya cakap tadi. Rasul dah tak ada. Maka diambil agama ini daripada siapa? Daripada para ulama. Daripada guru-guru. Kenapa? Itu je perjalanan dia. Kalau diambil daripada guru yang salah pun, dia akan jadi guru salah. Dia akan jadi guru salah. Tu nak kena hati-hati ni, belajar dengan siapa, kitab apa diguna, kepahaman dia macam mana. Kalau dia salah faham, nanti diberi kita nanti benda salah. Diberi kita benda salah. Akibatnya nanti apa? Akibatnya nanti kita simpul dekat hati kita benda salah. Dan kita bawa simpulan yang salah tu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa benda ni, kita bawa masalah hari ni sekali. Dan kita kata kita berada dalam perkataan yang benar. Ini bahaya. Ini bahaya. Maknanya Islam ni dia kata aslama jadi serah diri. Serah diri ni, serah diri kita maksudnya diri tu terbagi dua. Buat nota lah. Terbagi dua. Apa dua tu? Satu lahir, satu batin. Lahir ni mana anggota kita kena patuh. Serah ni mana ikut apa arahan. Anggota lahir ni kena puasa bulan Ramadan. Ni dah masuk hijab. Jadi kat masjid dah dengar dia membaca Allah mabarik ana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dah dengar dah macam doa tadi. Jadi yang penting kita faham. Maknanya badan kita ni kena serah lah. Kalau kena puasa lah. Kena patuh lah. Macam orang perang kan, orang sudah diri Orang kata angkat tangan. Jalan. Duduk. Itu nama sudah diri. Maknanya kalau badan ni disuruh tahan pada makan dan minum dan pada waktu baca dan puasa Ramadan, kena ikut dah. Kena ikut. Sebab Islam tu serah diri pada Allah. Dengan mengaku dan mengikut undang-undang agama, perintah agama, hukum hakam agama. Yang jenis hukum ini apa? Jenis hukum ini kita bolehlah kita tahu secara umum tanpa ada perbahasan solat, puasa. Ada harta tertentu kena keluarkan kadar tertentu dari harta tertentu untuk diberikan pada orang tertentu dengan syarat tertentu. Kadar daripada harta tertentu. Kadar ni maknanya kadar yang perlu dizakatkan. Harta tertentu maksud apa? Harta-harta yang kena zakat. Untuk diberikan pada orang tertentu. Orang tertentu nama apa? Asnaf. 8 asnaf. Dengan syarat tertentu. Dan ada syarat dia. Orang yang nak keluar tu ada syarat dia. Harta yang nak keluar tu ada syarat dia. Orang nak terima tu ada syarat dia. Itu nama syarat tertentu. Bukan boleh main bagi pada semua orang, tak boleh. Bukan boleh main bantai keluar apa-apa harta, tak boleh. Bukan boleh ikut kadar kita lah. Bagi sikit jugalah. Tak boleh. Sebab apa? Dia ada kadar tertentu. Itu dah kena faham. Jadi, patuh. Kenapa patuh? Islam itu mengaku dan menerima, maknanya kata zakat tu wajib. Wajib, betul wajib. Tu nak, tu serahkan zahir lah. Harta tu zahir lah, boleh nampak. Zahir. Batin ni apa? Serahkan hati.
Macam mana nak serahkan hati ni? Apa maksud dia? Kalau diuji, maka adalah pada dia akan Sabar. Sabar. kalau dia dapat nikmat seperti sihat, seperti senang, adalah pada dia akan Syukur. Wah, dekat mana ni wah? Dalam Kat kereta. kubur. Kat kubur Ustaz. Kubur Ustaz. Kubur harga pagi ni. Keluar masuk Ustaz. Kubur ada kematian Ustaz. Ada kematian. Okey. Kalau dia sihat pagi ni, hatinya menyerah pada Allah ni, dia mestilah rasa sebab dia patuh. Sihat dia, syukur. Tengah hari sekarang, sihat dia, syukur. Tangan kuat lagi gali kubur. Orang puji dia, wong, kau tangan kau kuat lagi, wong gali kubur. Cakap apa? Alhamdulillah. Dan Allah yang bagi aku kuat. Allah yang bagi aku kuat gali kubur. Alhamdulillah. Kenapa? Ada nikmat. Bila ada nikmat, dia sihat. Bila sihat, dia syukur. Hari ni tiba-tiba tak sihat. Nak pergi gali kubur tak boleh. Demam. Orang yang menyerahkan batin dia pada Allah tadi, dia jawab dengan apa? Tak sihat ni. Dia jawab dengan apa? Alhamdulillah. Sabar. Alhamdulillah. Sabar. Dia jawab dengan sabar. Lepas tu, redha lah dia. Redha apa? Hari ni Allah takdirkan aku sakit. Sabarlah aku. Redha lah aku. Kenapa? Hati dia telah diserahkan kepada Allah. Maknanya, dia telah seolah-olah mewakafkan hati dia untuk patuh pada apa saja perintah. Itu nama dia wakaf. Ada ustaz-ustaz cakap perkataan ni, saya telah mewakafkan diri saya untuk menyebarkan ilmu. Macam mewakaf diri ni maksud apa Dia buat je. Dia buat aja. Berapa dia kena buat? Dia dah wakafkan. Maknanya dia rasa diri ni bukan dia punya. Memang diri kita punya. Tapi diri kita ni milik apa? Milik Allah. Hati kita ni milik Allah. Milik apa? Milik agama. Macam orang wakaf lah. Orang wakafkan masjid kan. Dia akan gunakan benda ni untuk kebaikan dia. Jadi ingat perkataan Islam itu asal dari perkataan aslama, bermaksud serah diri, serah apa, serah lahir, serah apa, serah batin. Jadi sesuatu yang dia tak kenal. Jadi sesuatu yang tak kenal. Dia kata dengan bini dia, pagi ni masak nasi lemak. Bini dia kata okey lah. Lepas tu bini dia tak masak. Tak kenal nanti dia. Bini dia tidur, bini dia ngantuk. Tak kenal nanti dia. Dia tak boleh marah lah. Tak boleh ngamuk. Apa? Itu takdir Allah lah, dia tak masak. Takdir kita. Takdir Allah. Dia takdir Allah. Takdir Allah. Jadi hati yang telah menyerah pada Allah ni, patuh dia pada Allah, redha dia pada takdir. Itu contoh itu. Sebagai dia contoh kecil yang orang kena faham. Jadi kalau tak serah, maknanya tidak menepati akan definisi Islam. Maklum darurah ni kalau bahasa orang putih kata apa? Simply known by Muslim. Kalau bahasa orang putih ya.
simply known by Muslim. War, do you understand war? Simply known by Muslim. Alright, Ustaz. Orek saja. Kira orek tak apa kat kubur tu. Darurah, maklum darurah ni simply known by Muslim. Saya terangkan bahasa Inggeris sikit lah. Hukum yang simply known by Muslim. Itu maknanya hukum yang maklum darurat. Hukum-hukum yang ni lah. Kalau dia kata, tak wajib sembahyang. Contoh bulan Ramadan puasa tak? Tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Maknanya dia menafikan hukum yang simply known by Muslim. Tidaklah dikatakan dia ni sebagai Islam. Dari segi hukum-hukum lah, hukum hakam. Simply known by Muslim. Lepas tu dia kata apa lagi ni? Dan tiada engkar dia, engkar apa? Engkar ni maksudnya dia tak kata benda ni tak wajib. Saya kata tadi. Kalau kita orang tak semayang, dia kata dia malas, dia kata nanti, dia kata apa, tapi selagi dia tidak menolak kewajipan semayang, maka dia dikatakan sebagai orang Islam. Tapi kalau dia menolak kewajipan semayang, ni yang bahaya ni pada akidah ni. Atau dia kata tak wajib, tapi dia mempelekeh-lekehkan tau. Mempelekeh-lekehkan, memperendah-rendahkan, memperhina-hinakan puasa. Ini sangat bahaya tau. Dulu saya pernah nampak lah orang tahlil kat rumah orang kan. Jadi bila bapak dia dah meninggal, buat tahlil. Jadi saya tengok depan mata saya tau. Jadi orang angkat tangan lah, keluarga-keluarga ni angkat tangan. Dalam bilik lah, bilik besar. Yang depan ni orang masjid datang. Jadi orang masjid tu kat luar. Jadi satu orang anak dia ni, dia macam nampak kelakar tau. Bila orang sini kan, dia ambil di sini posen dia bagi. Dia macam orang-orang sini macam tak lekar. Ni bahaya tau. Lepas tu dia ketawa. Ni bahaya lah, bahaya. Orang tengah minta dengan Allah, dia macam mempersenda-sendakan benda ni tau. Macam tak lekar lah, dia bagi posen, dia ketawa. Saya tengok je dia buat. Dulu saya tak fikir apa-apa, dulu saya kecil. Masa tu saya datang rumah dia ketui kan. Saya fikir dulu kecil, dia fikir dia ni tak biasa lah. Tapi bila dah belajar kan, lama kita fikir. Lama kita fikir apa? Kita fikir benda ni salah. Kenapa? Okay. Lepas tu kita nak kena hati-hati. Dalam gurauan ni, jangan gurau benda-benda agama lah. Jangan gurau benda-benda agama lah. Sebab apa kita takut nanti ada benda yang tersilap nanti. Benda silap tu nama dia akidah. Okey. Seperti sembahyang dan puasa dan lain-lainnya. Lepas tu kalau tak tahu apa-apa hukum, tanyalah dengan guru-guru. Saya cukup bimbang orang banyak keluar statement dalam surah khabar, dalam TV. Dia cakap tu bahaya lah pada akidah. Terutama bila digunakan perkataan masyarakat majmuk. Masyarakat berbilang kaum. Ini sangat bahaya tau. Dia kata ni hukum ni tak sesuai dah ni. Dia kata ni. Terutama tu lah hukum potong tangan apa. Tak potong tangan tu dia banyak pencuri lah ni. Cuba pencuri tu sampai nisab dia, sampai had dia. Dia mencuri sampai had ni. Potong tangan dia. Buat macam mana yang Islam tu. Potong kat pergelangan ni. Tinggalkan tangan kejap kat depan orang ramai. Takut nanti. Orang berzina ni dah kahwin. Tengok rekod dah kahwin. Berzina pula. Orang macam ni buat apa? Rejam lah mati. Cukup syarat dia, dah didakwa dia, dah ada cukup syarat. Rejam yang mati. Rejam yang mati. Baru orang takut. Tanamkan dia rejam ikut lah. Agama turun buat apa? Buat lah.
Adalah kebaikan dia, memang pasti ada kebaikan supaya orang takut nak buat. Ini orang dah kahwin pun berzina. Tak takut. Ini saya dah cakap kalau ikut undang-undang Islam orang kalau dah kahwin, dia berzina, hakikat dia dah tak ada. Hakikat dia dah tak ada kat muka bumi ni sepatutnya. Patutnya dia dah hantar ke barzah dengan cara apa? Dengan cara dia rejam dia oleh orang ramai sampai mati. Orang dah kahwin. Kalau belum kahwin dia otan ni. Tapi sebab tidak dilaksanakan tu satu hal. Jangan cakap benda ni kuno, benda ni ni. Benda ni tak wajib, benda ni apa. Benda ni ada hadis. Jadi dia menafikan hadis Rasulullah. Hadis ni pula ada sahih. Jadi benda ni dah maklum lah. Dah maklum. Kadang orang bukan Islam pun tahu lah. Orang tengok YouTube Ramli kan. Kan ada cerita yang kena rejam yang mati tu. Dia tahu. Benda-benda dah maklum. Dan orang yang menafikan itu, dia katakan bahaya pada akidah dia lah. Atau dia merendah-rendahkan lah. Nanti bolehlah kita makan sup tangan. Contoh dia kata gitulah. Nanti habislah batu kat jalanan kalau pergi baling orang. Habis batu kat jalanan, itu rumah senda. Batu ni batu kat rumah dia sikit. Kat dalam dunia ni. Habislah batu kat jalanan, baling-baling orang. Tak boleh, beli, tak boleh. Denda dah lah, bagilah dia ruang untuk tobat. Memang dia kena tobat. Tobat kena tobat. Tapi hukuman ni kena dilaksanakan. Itulah, faham itulah. Faham itu. Kita kata benda wajib, wajib buat. Tak buat ke, tak boleh buat ke, tak nak buat ke, itu soal lain. Tapi kalau kata tak wajib, atau dia rendahkan lah. Macam mana. Bila perbincangan ni yang takut ni, bila kadang-kadang benda ni dimasuk dalam bab politik, ada orang akan rendah-rendahkan. Padahal ni bukan soal politik, ini soal hukum. Hukum pada agama. Agama apa? Agama Islam. Dan jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun, dia tak kerjakan sekalipun, tak pernah sembahyang seumur hidupnya. Contoh dia bagi contoh. Maknanya selagi dia tak kata sembahyang ni tak wajib, selagi tu dia masih Islam. Kalau dia dah mengucapkan syahadat atau dia lahir Islam. Jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun. Okey. Saya tanya. Islam itu mengaku lidah. Okey. Iman itu mengaku Hati. 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 Itu beza tu. Hati. Islam itu mengaku lidah. Iman itu mengaku hati. Islam itu amalan zahir. Islam iman itu Amalan batin. amalan batin. Islam itu dinilai pada zahirnya. Iman itu dinilai pada batinnya. Apa dua perkataan bila kita nak terangkan iman? Dua perkataan. Apa dia? Sebut dua perkataan je. Dia menerangkan makna iman. Apa? Islam, ihsan. Dua perkataan yang menerangkan iman. Nafi isbat Ustaz. Kan? Mengaku dengan hati Ustaz. Iktifak dalam Tasdik hati. qalbi. Tasdik qalbi. Tahu tasdik qalbi? Yakin dia di hati. Tasdik qalbi. Kalau nak terangkan Islam, dari segi bahasa, dua perkataan. Apa dia? Aslama, dua perkataan. Apa dia? Serah diri.
Serah diri. Ha. Kali-kali gitu boleh faham tak? Diri tu bagi berapa? Dua. Dua. Batin. Zahir batin. Zahir ni anggota. Batin ni hati. Dari lagi istilah Islam ni susun perkataan ni elok-elok. Mengaku lidah dan menerima satu ikrar mengaku lidah. Untuk hati. Mengaku lidah. Sebenarnya tu wajib. Betul wajib. Wajib. Habis kau tak buat. Tu aku tak buat aku berdosa. Tapi wajib. Mengaku lidah pada hukum hakam yang dibawa oleh Rasulullah. Hukum hakam macam mana? Maklum darurah. Commonly known. Simply known by Muslim. Maklum darurah. Perkataan maklum darurah ni kena tahu. Ngaku lidah pada hukum maklum darurah. Hukum apa? Mestilah hukum dibawa oleh Rasul, bukan hukum ni. Saya ulang-ulang tau. Harap-harap sumbatkan kepala kan. Harap boleh faham. Dan jangan lupa pula makna agama dulu. Apa makna agama ni? Perhimpunan hukum syarak dihantar oleh Allah pada hamba yang mukallaf. Itu nota yang tu hari lah. Lepas tu, benda ni akan bertambah. Lama kita faham bertambah, kita faham bertambah. Kita faham bertambah. Lepas tu nak kena jaga-jaga dan nak kena ambil perhatian pada ilmu-ilmu yang kita dapat ni, jangan kita lepas. Cahaya ni jangan lepas. Lepas tu bila dapat belajar ni, benda yang pertama rasa syukurlah pada Allah. Ya Allah, kau beri aku ilmu. Dulu aku tak tahu, ya Allah. Dulu aku tak tahu. Kau pun tahu, dulu aku tak tahu. Dulu nak cakap Islam apa? Iman apa? Tak boleh bela. Tak boleh bela kan? Agama apa? Tak tahu cakap. Tak erti cakap langsung. Very basic. Very basic. Dalam agama pun tak erti. Sama macam takut. Tahap ilmu ni sama macam kafir. Ini takut. Cuma nama ni Islam. Lahir je Islam. Tapi tahap ilmu ni macam kafir. Macam mana kita tanya kafir, agama apa? Tak tahulah apa agama. Itulah orang sembah-sembah tu agama. Takut jawapan kita sama kan? Walaupun kita agama Islam, tapi ilmu ni macam kafir. Tak nak begitu. Orang Islam, ilmu dia orang Islam. Orang kafir tu urusan orang kafir. Dia akan didakwa nanti di akhirat. Kita ni orang Islam, kita kena ada ilmu macam orang Islam. Betul-betul. Sebab tu dia belajar. Kena belajar. Kena lekatkan betul dalam hati ni. Macam mana saya kata lah. Ilmu ni, guru kata apa? Ni arwah Fatih. Duduk Latifiyah dia kata apa? Ilmu ni macam hampa baling batu dalam selut. Selut. Dia melekat tadinya. Pok lekat. Selut itulah hati, batu itulah ilmu. Baling batu dalam selut melekat. Pok. Bunyi tak kuat. Pok. Tapi melekat. Dia kata gitu, perkataan dia. Guru ni kita ambil. Jangan belajar ilmu agama ni macam baling batu pada buluh. Tu berbuluh. Pelepang. Bunyi banyak kali, bising. Belajar banyak kali. Tu maksud dia belajar banyak kali. Tapi tak lekat. Pisudur. Tidak ada pisudur. Dia paling pelepang batu jatuh. Bulu dia tak kat situ. Pelepang batu jatuh. Kita tak pernah nak duduk, nak fikir. Mana aku nak terang Cuba bincangkan pasangan. Apa beza Islam dengan iman agama ni? Tak pernah try untuk buat nota. Cuba differentiate. Macam mana nak bezakan ni?
Dalam Islam ada pengakuan. Dalam iman ada pengakuan. Tapi dalam agama, dia bukan pengakuan. Dia satu bentuk perintah percakapan umum tentang perintah. Tapi bila masuk Islam, mesti ada pengakuan. Pengakuan lidah. Mengaku, menerima, apa? Hukum-hukum. Commonly known. Apa? Maklum, darurah. Perkataan tu nak sebut lah. Iman pula, tasdik qalbi, yakin pada hati dia, pada Rasul dan pengabaran yang dibawa oleh Rasul. Atau dia kata apa? Tasdik qalbi, yakin pada hati, diikrarkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan. Ada macam tarif. Kita kena kuat dekat tarif. Supaya dengan tarif ni, diberi kita faham. Jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun. Apa dia? Jikalau tiada ia ni siapa ni? Yang kitab. Ia ni menunjuk apa? Orang Islam. Orang Islam tu. Tiada ia mengerjakan dia. Dia apa? Dia apa? Dia apa? Hukum yang commonly known tu lah. Puasa, semayang. Walaupun dia tak buat. Sekali pun tak buat. Seperti tiada pernah semayang seumur hidupnya. Ada ke orang tak semayang seumur hidup? Pernah dengar tak? Saya pernah dengar lah, kalau saya lah. Tu ada orang cakap dengan saya, Haji tolong ajar bapak dia semayang pun tak. Saya bapak umur berapa? 68. Dia kata yang saya tahu lah. Dia kata kan. Dia tak pernah semayang dari kecil. Yang saya tahu dia kata. Yang dia pernah cerita memang tak pernah semayang. 68. Saya kata jangan tunggu saya. Dia suruh saya pergi rumah orang tu ajar. Jangan tunggu saya. Kalau dia nak belajar, awaklah ajar dia. Saya tak reti. Tak ada semayang. Reti. Reti ajar lah. Kadang-kadang orang tak reti dia malas tu. Dia bimbang bapak tak semayang. Ajar lah. Ambil buku semayang belikan. Ajar lah. Niat macam ni usul ni. Ada nanti. Takkan tak reti. Kau tak reti kau semayang macam mana? Kau sama ni. Nak tunggu orang datang orang berlawan ajar. Kita selalu jumpa dia, kita ajar dia. Kalau kita nak dia semayang. Sebab dia dah kata dia tak pandai semayang. Yang kita dengar ni, kita ada mesti tanggungjawab untuk apa? Untuk semayang. Tanggungjawab nak ajar dia. Ini kadang menantu masuk Islam, bagi kita datang rumah ajar. Nak ajar ni bukan sekejap tau. Nak ajar orang baruan ni bukan sekejap. Masa yang dia ambil ni banyak. Nak beri rumah. Kita mak tua takkan tak boleh ajar semayang. Suruh dia pergi kelas perkim. Pergi kelas perkim tak ada masa. Nak ajar, dia pun tak ada masa. Tu tak boleh buat apa. Orang nak ajar, orang nak belajar ni, dia kena ada masa tau. Dulu pernah lah saya ngajar-ngajar kat rumah ni. Kita datang, dia pun tak balik lagi. Macam mana nak belajar? Betul tak? Dia kena komit diri dia. Sebab apa? Ilmu ni dia bukan dapat dengan rehat-rehat. Dia dapat dengan susah. Dia dapat dengan payah. Kena ajar, kena ajar. Kena pergi kelas, pergilah kelas. Ini buat ni tak nak, buat ni tak ada masa. Bukan kau lah. Tak boleh buat apa, betul tak? Dia dapat ilmu tu dia. Dia dah kena usaha. Kita boleh tolong lah. Kalau kita ada masa, datang lah surau, datang lah masjid, dengar lah. Pergilah berkim, tengoklah jadual. Attend lah kelas. Susah kalau ni susah. Kalau tak ada effort sorry lah. Tak dapat lah. Orang ada effort pun tak dapat. Memang tak faham. Dan jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun. Seperti tak pernah semayang seumur hidupnya. Dan tak pernah puasa seumur hidupnya. Seumur hidup tak pernah puasa. Tak pernah. Tapi, kau tahu tak puasa Ramadan wajib? Ya, wajib. Tapi, kau tak ada puasa? Tak pernah. Dia masih orang Islam. Lagi dia mengaku hukum ni wajib.
Thank you Diana for the notes. Thank you Diana. Engkau Rahimah apa khabar? Sihat ke? Dan jikalau tiada ia mengerjakannya seumur hidupnya dan makan babi. Allah, dah tak semayang, tak puasa, makan babi pula. Banyak-banyak makan babi ni. Dia buat apa? Babi masak asam pedas ke? Amboi. Makan babi dan minum arak dan berzina dan bunuh orang. Ini semua dosa buat berat ni. Dan bunuh diri sendiri sekalipun. Islam dia masih dikira Islam. Satu orang bunuh diri ni dia tak jatuh kafir. Cuma marahnya Rasulullah ni, Rasulullah tak nak semayangkan orang yang bunuh diri. Itu dalam nanti tak cakap lah. Sekalipun bini tak buat, semayang tak buat. Ini yang commonly known ni, simply known ni, hukum-hukum yang mudah diketahui, mudah didapati ni, oleh apa? Oleh orang Islam ni. Orang bukan Islam tahu, you tak boleh makan babi kan? Boleh. Tapi kalau dia kata, makan babi ni halal. Habis agama dia. Kenapa? Dia tak ngaku yang hukum ni dia terima. Terima bukan maksud buat. Terima. Mengaku apa? Betul. Babi haram. Tapi dia makan babi. Lagi tak kata babi tu halal, lagi tu dia masih Islam. Bunuh orang sekalipun. Gangster, penyangap, pembunuh upahan, pembunuh bersiri. Bersiri, bukan bersiri. Bersiri ucap siri tu. Dan bunuh diri dia sendiri sekalipun. Maksudnya apa? Maksudnya dia kan diseksa di akhirat lah. Memang diseksa di akhirat. Satu hari nanti, bila habis dia saat dia pasti akan masuk syurga. Rasulullah kata walaupun dia ada iman sebesar biji sawi. Sikit iman hati dia, ada iman. Sebab tu jangan menafikan hukum. Tak buat tu satu dosa yang besar. Tapi jangan menafikan hukum. Jangan menafikan hukum. Dia kata tak adalah babi ni boleh makan. Dia kata, babi ni kan binatang ciptaan Tuhan. Dia kata gitu. Kelakar juga perkataan ni. Dulu Pak Yazid kan saya cerita kan. Pak Yazid kata, aku itu hari aku geram betul kat pejabat lah. Pak Yazid ni dia dengan pejabat. Pejabat. Ada budak muda jumpa aku. Ni dia cerita dengan kami ni. Masa belajar. Arwah Pak Yazid ni. Ada budak muda jumpa aku, dia kata, Ustaz, arak ni buat apa yang haram? Dia kata, boleh minum arak ni. Dia nak ngajar aku, dia kata. Arak ni kan asal dia buah anggur. Dia kata gitu lah. Dan dia kata apa? Kau pergi balik, kau pergi makan tahi kau. Tahi tu kan makan nasi tengah hari dan minum pagi. Dia kata gitu lah. Budak dia terdiam dia kata. Apa bodoh dengan kau? Dia kata tak faham. Dia kata budak tu. Dia kata budak ni tak pernah datang ke surau pun belajar. Tapi hari tu dia datang. Tak tahulah dia nak cuba argue pasal benda ni lah. Apalah arak tu. Haram main dia tu. Arak ni kan asalnya buah anggur. Buah anggur kan boleh makan. Dia kata kau makan tahi. Pergi kau makan tahi. Tahi tu kan ada makanan yang halal kau makan. Kau makan tahi tu. Oh, kau ada jawab dulu tu. Dia kata tahi. Dia yang geram ni. Dia kata benda yang maklum darurah. Itu dia boleh cakap pasal ni. Benda yang orang bukan Islam tahu. Macam mana dia tak tahu? Padahal orang tu pakat besar pun begitu. Dia kata kan macam mana orang ni pakat besar. Dia tanya dengan orang lain. Siapa budak ni? Oh, budak ni bos ni. Macam mana dia tahu? Belajar akademik tinggi, pangkat bagus. Patutnya agama ni benda-benda asal dia tahulah. Jangan sampai kata arak tu halal. Bila kata arak tu halal, sama ada diminum atau tidak, itu satu soal. Maka dia dikatakan murtad. Kenapa? Dia menghalalkan yang haram. Maklum darurah. Maklum darurah lah. Commonly known. Simply known. Guru kata ni simply known. Simply known. Selama tiada buat perkara yang murtad.
Kalau minum arak tak semayang berbual murtad lah dia. Lepas tu kita doa Allahumma salamatan fit. Apa yang pertama? Fit din. Ya Allah, selamatkanlah agama kami. Wa'afiatan fil jasad. Selamatkanlah jasad kami. Wa ziyadatan fil ilm. Berilah kami ilmu yang baik, manfaat. Wa barakatan fil rizq. Berkatilah rezeki kami. Tu nombor satu tu. Ini yang orang tua-tua ada juga kitab sebut, inilah doa selamat. Pertama nak didoakan selamatkan kami dalam agama kami. Jangan tergelincir. 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 Ustaz Ridwan kata jangan tergelincir. Tergelincir pada agama ni kata. Tergelincir pada agama habis satu orang kata. Jangan tergelincir. Selamatkan. Jangan akidah tu tergelincir. Jadi, kita dah belajar dah perkara-perkara yang menyebabkan murtad pada kisah Risalatul Riddah. Tengok nota tu balik, faham. Jangan tergelincir pada agama. Tetapi dia adalah Islam yang fasik. Fasik. Apa maksud Islam yang fasik? Berdosa besar. Dia berdosa besar. Dia adalah orang Islam, tapi orang Islam yang fasik berdosa besar. Dia tahu wajib, tapi dia tak boleh nak buat. Dia tahu puasa wajib, dia tak boleh nak buat. Bila dia tahu ini wajib, ini wajib, ini wajib, dia mendapat hidayatul. Hidayatul apa? Hidayatul apa? Ilmi. Dia dapat hidayah pada ilmu. Dia dapat petunjuk pada ilmu. Kenapa? Dia tahu ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni boleh. Tapi dia tidak mendapat lagi satu hidayah, nama dia hidayatul Taufik. Amal. taufik. Hidayatul taufik, dia tak dapat taufik. Taufik ni, apa definisi dia yang mudah, yang saya selalu cakap. Apa dia? Kekuatan Buat amal. Taat. melaksanakan taat dan kekuatan meninggalkan Meninggalkan maksiat. maksiat. Dia ada the definition of taufik. Please take note, understand and practice it every day. Kekuatan melaksanakan taat dan kekuatan meninggalkan maksiat. Itu nama taufik. Allah tak beri dia taufik. Allah beri dia petunjuk, hidayah, tapi tak ada taufik. Jadi doakanlah hidayah tu taufik. Doalah petunjuk, doakanlah juga taufik pada diri kita dan pada siapa yang kita kenal atau tak kenal. Begitulah. Nampak bila maghrib ramai orang kat pantai. Ramai. Masih lagi ada kat pantai. Orang azan ni. Sangka baiklah. Jamak takhir kot. Gitu dah. Sangka baiklah. Jamak takhir kot. Sebab apa tak pergi masjid? Pergilah masjid mayang dah dekat-dekat yang kaki depan masjid. Tak pergi masjid. Sangka baiklah. Apa sangka baik? Jamak takhir kot. Agaknya lah. Begitulah. Yang bahayanya, aku je tu orang pergi masjid, orang tak pergi masjid. Ni sangat bahaya. Tak boleh ya. Takut apa Takut kita sangka. Sebenarnya tidak. Kita yang sangka, kita ni lebih baik daripada orang lain. Ini yang sangat bahaya. Pergi je lah, jalan je lah. Syukurlah ya Allah. Kau izinkan aku masuk rumah kau. Rumah kau apa? Rumah Allah. Bukan Allah itu bertempat. Faham Dia panggil rumah Allah ni kenapa? Sebab di situlah banyaknya Allah turunkan rahmat.
Jadi masuknya ingat iktikaf. Nanti Allah Ta'ala akan menghantar malaikat dia untuk memberi rahmat. Bahawa dulang-dulang rahmat ni diserahkan kepada kita tanpa kita sedar. Rahmat ni apa? Rahmat ni kasih sayang Tuhan. Rahmat ni belas kesian dia. Memang kita harap belas kesian dia. Amal tak banyak, dosa berlambak. Amal pun tak terabur dulu. Ilmu pun tak reti, apa benda pun tak tahu. Tiba-tiba Allah ambil kita daripada lubang yang gelap, dia bawa kita pada sinar cahaya. Sinar cahaya tu nama dia ilmu. Dan dia beri juga kita taufik untuk kita kuat laksanakan apa ilmu yang kita pelajari. Allah, ini nikmat yang besar. Dapat faham Islam, iman ini pun antara nikmat tauhid yang besar. Dapat kita membezakan. Faham ni, tanda ni boleh bezakan lah. Apa beza agama dengan Islam? Kita boleh bezakan. Jadi boleh bezakan tu, dia bawa kita kefahaman pada ilmu. Ilmu ni lah yang pandu kita nanti dalam kehidupan kita. Dan dia juga nanti akan jadi cahaya yang indah dalam kubur. Jadi kalau tak belajar agama, agak payah. Jangan duduk dalam lubang jahil. Dia macam dia kata, kau keluar cepat, cari cahaya. Jangan duduk dalam lubang gelap. Okey. Muka surat seterusnya rukun Islam. Soal, berapa perkara rukun Islam? Berapa perkara rukun Islam? Nanti sambung dekat situ. Are you still there, Ya, ada Ustaz. Ada Ustaz. Berapa perkara rukun Islam? Soal. InsyaAllah. Ada bawa pen ke? Ada Ustaz. Kita pun bawa Ustaz. Jangan kitab tinggal dalam kubur. Tak Ustaz. Ada. Kita pun bawa Ustaz. Tak apa. Ada bawa Ustaz. Jangan tinggal dalam kubur. Tu Haji Nasir tanda tu. Dia tak bercangkul. Tak apa. Tengah tanda ni. Tanda Ustaz. Tanda dengan cangkul pun tak apa. InsyaAllah Ustaz. Soal, berapa perkara rukun Islam? Rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya, berkata ia asyhadu an la ilaha illallah. InsyaAllah. Nanti kita sambung hari Khamis minggu depan. Ni banyaknya nak belajar ni. Rukun Islam ni. Lepas tu rukun iman ni. Tapi malam-malam dah belajar ni rukun Islam, rukun iman ni. Saya tak tahulah saya nak skip ke, tapi tak boleh skip Ini kelas KKR ni. Apa dah belajar lah. Dah belajar ulang kaji lah. Ulang kaji ni kelas KKR. Ni bukan kelas kita malam-malam. Kelas kita malam ni dah habis dah ni. Firman firman dah habis. Habis ni nanti sifat yang wajib diketahui. Bersabarlah. Tapi kita akan buka usulan tadi ni. Kita tengok 20. Nanti kat sini belajar lagi 20. Belajar banyak kali. InsyaAllah boleh faham dengan kemas. Belajar satu kali tak nampak apa-apa lagi. Pertama kita belajar lah dulu. Jadi sekarang ni dah dapat lah agama apa, Islam apa. Sebelah tu iman pula. Islam, iman dan ihsan kan, itu rukun agama. Itu dah cerita tu. Apa dia rukun Islam ni apa. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf, insya-Allah jumpa. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله